Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar 2A2. Okey, hari ini kita akan sambung pada topik yang seterusnya. Subtopik masih lagi topik bab 7. Okey, minggu lepas kami belajar elektrostatik, cas elektrostatik. So hari ini kita akan masuk kepada 3 benda, iaitu arus, arus elektrik, voltan, rintangan. Okey, arus, voltan, rintangan. So mari kita tengok satu persatu apa itu arus. Sebelum itu kita tengok dulu apa itu cas. So, sesuatu bahan elektrik berfungsi bila hanya ada cas elektrik yang melaluinya. Apabila ada cas elektrik yang melaluinya. Okey, barulah sesuatu peralatan elektrik itu berfungsi. Ada cas. Ada cas. Okey. Macam mana dia boleh ada cas? Mestilah cas itu datangnya daripada sumber tenaga, iaitu contohnya penjana elektrik, sel kering dan juga sel suria. Kalaulah sesuatu peralatan itu contohnya mentol kita tak ada cas, tak ada sumber tenaga, okey, so lampu kita tak boleh nak menyala. Ataupun kita punya lampu suluh, contohnya lampu suluh, macam mana kita nak menggerakkan elektrik, okey, cas kat situ, mesti kita letakkan bateri, sel kering. Kalau tak ada sel kering, so tidak ada cas elektrik. Okey, tak ada cas elektrik. So macam mana kita nak menentukan kewujudan arus elektrik ini? Okey, so jarum galvanometer itu, jarum dia akan terpesong. Okey, dia akan terpesong. Bila terpesong bermaksud ada arus elektrik yang mengalir. Okey? Alright. So, apakah maksud arus elektrik? Okey, arus elektrik adalah maksudnya kadar pengaliran cas elektrik melalui suatu konduktor. Konduktor apa dia? Bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. So, apa itu arus elektrik? Kadar pengaliran cas elektrik. Maksudnya, contohnya dalam masa 5 minit, berapakah cas elektrik yang melalui konduktor ataupun litar itu? Itu maksud arus elektrik. Dalam masa 20 minit saya nyalakan lampu tu, berapakah cas yang mengalir melalui arus elektrik itu? So, kita akan ukur arus elektrik itu menggunakan ammeter. Okey, so kita akan menggunakan ammeter. So, tengok gambar aja bawah tu. Okey. So, pengaliran arus elektrik dapat diukur dengan menggunakan ammeter. Ammeter ni rupa dia sama macam yang sebelah gambar ni. Cuma bezanya di tengah ini dituliskan A. A for ammeter. A. Bukan V. V tu voltmeter. Okey, ini A. So, dia akan diukur dengan ammeter. So, bila ada pesongan, okey, jarum ni terpesong sebanyak contohnya 200 ini. So, 200 ampere. Okey, diukur dalam unit SI-nya adalah ampere. Sebut ramai-ramai bukan ampere kelas. Ampere. Okey, ampere. So, 200 ampere bermaksud 200 ampere. Okey, arus elektrik mengalir dalam suatu konduktor itu. Okay, itu untuk arus elektrik. Apa itu pula voltan? Okey, voltan. Okey. Sorry kelas. Simbol untuk arus elektrik adalah I, I. Okey, I. Jangan pelik kenapa I. Okey, jangan fikir pelik-pelik. I. Alright. So, itu arus elektrik. Kita pergi kepada voltan. Okey, voltan. Apa maksud voltan? Okey, kalau dalam saya punya slide ni, maksudnya adalah beza upaya di antara dua titik. Beza upaya di antara dua titik. Satu titik, dua titik. Okey. Yang boleh diukur dalam unit volt menggunakan voltmeter. So, ini adalah voltmeter kelas. Ini adalah voltmeter. Dia rupa lebih kurang macam ammeter. Okey. Selain daripada definisi di depan itu, saya nak ingatkan kamu, okey, maksud voltan juga yang paling mudah adalah daya elektrik yang membolehkan, daya elektrik yang menggerakkan cas elektrik. Daya elektrik yang menggerakkan cas elektrik dari satu titik ke satu titik yang lain dalam suatu konduktor. Okey, contohnya, okey, saya ada ini litar. Okey, ini litar ni kelas. Okey, ini litar. Ini bateri positif, ini bateri negatif. Okey, so saya ada mentol. Okey, ini mentol. Alright. So,
Apa itu voltan? Voltan adalah daya. Berapakah daya yang nak menggerakkan cas elektrik tu? Okey, nak menggerakkan cas elektrik dari satu titik ke satu titik yang lain dalam satu konduktor. Okey, ni konduktor, lita ni konduktor. So daya yang diperlukan. Okey, ni sel kering sepasang ni 1.5 volt. So daya yang digunakan untuk menggerakkan cas adalah 1.5 volt lah. Okey, so voltan ni adalah 1.5 volt yang boleh menggerakkan arus elektrik ataupun cas elektrik. Okey, yang boleh menggerakkan cas elektrik dari satu titik positif ni dia akan bergerak ke negatif. Okey, ke negatif. Okey, boleh kelas? Menggerakkan cas dari satu titik ke satu titik yang lain dalam satu konduktor. Itu maksudnya voltan. Itu pun daya elektrik yang digunakan untuk menggerakkan cas. Okey. So, yang tadi pasal arus tadi. Okey, saya lukiskan sekali lagi. Ini adalah lita. Okey, ini lita. Okey, ini mentol. Okey. So, ini positif. Cas bateri yang panjang itu positif, yang pendek ini negatif. Arus elektrik, arus elektrik mengalir, ingat kelas, mengalir dari cas terminal positif. So di sini positif, dia akan mengalir daripada sini. Dia akan pergi ke sini. So mentol akan menyala. Okey, terus akan pergi kepada negatif. So cas positif, dia akan pergi kepada negatif. So ini dinamakan sebagai arus. Okey, so kita ada lagi satu. Okey, lagi satu, rintangan. Okey, kalau nak kahwin pun ada rintangan ibu bapa. Ada banyak dugaan rintangan. Rintangan tu sama juga macam dugaan-dugaan yang berada sewaktu awak nak mengecapi kerjaya awak. Okey, ataupun awak nak tengah-tengah berjalan ada rintangan depan tu, awak nak halang, nak melalui dia macam mana. So, rintangan maksudnya keupayaan suatu konduktor untuk mengehadkan atau menentang aliran arus elektrik melaluinya. Ataupun dengan nama lainnya, arus elektrik. Okey, nak melalui satu lita ini. Okey. Kalaulah ada rintangan, ada halangan, okey, bermaksud arus elektrik yang mengalir melalui lita ini akan jadi berubah dah, akan jadi lemah, akan jadi makin rendah dan sebagainya. Okey, bergantung kepada rintangan tu. Semakin tinggi rintangan dalam suatu lita itu, semakin rendah arus yang dilaluinya. Okey, rintangan tu adalah satu benda, satu keupayaan untuk mengehadkan satu arus elektrik itu untuk melaluinya dengan mudah. Okey, so unit bagi rintangan ialah ohm. Okey, ohm. Dan perintang piawai mempunyai rintangan yang tetap, manakala perintang boleh ubah ataupun rheostat mempunyai rintangan yang boleh diubah. So, kita ada hubungan antara arus, voltan dan juga rintangan. Okey, tiga-tiga ni dia ada hubung kait dia. So, hubung kait ini kita panggil sebagai hukum Ohm. Okey, hukum Ohm. Alright. Nanti kita akan tengok pada hukum Ohm. So, arus, voltan dan juga rintangan mempunyai tiga kuantiti elektrik yang berkait rapat antara satu sama lain dalam lita. Okey, so volts, okey, amperes dan juga ohm ataupun rintangan, dia tiga-tiga ni berkait rapat. So perubahan magnitud dalam salah satu kuantiti elektrik ini akan memberi kesan kepada magnitud kuantiti yang lain. Maksudnya, okey, kalaulah, ni rumusnya V sama dengan I darab R. V for voltan, I for arus, R for rintangan. Kalaulah voltan ini meningkat, okey, perubahan pada arus dan juga rintangan akan ada. Kalau voltan meningkat, arus pun akan meningkat. Okey, boleh? Okey. So kita tengok sini. Okey, mari kita tengok hubungan antara arus, voltan dan juga rintangan. So, arus yang mengalir melalui lita berkurang apabila rintangan bertambah. Okey, dengar yang kelas. Apabila rintangan bertambah, arus akan berkurang. Sama yang saya cakap tadi. Okey, awak nak larian awak 100 meter. Okey, ini awak. Okey, ni awak punya jarak 100 meter awak nak lari. Okey.
So sepatutnya dalam 100 meter awak boleh dapat dalam 10 saat sahaja nak sampai ke 100 meter tu, 100 meter. Tetapi okey, cikgu awak letak ring tangan dekat situ. Ring tangannya adalah okey, dia letaklah macam-macam kat sini. Okey, dia letaklah minyak ke, dia letak apa ke, awak terjatuh. So menyukarkan awak untuk mencapai destinasi 100 meter itu, menyebabkan awak akan lambatlah sampai. So lambat sampai tu, arus yang mengalirnya pun kuranglah. Okey, awak punya tenaga pun kuranglah nak sampai ke sini. Okey, makin lambat. Okey, arus tu lambat, arus tak tinggi, tak tinggi itu maksud analoginya lah daripada segi kita kehidupan harian kita. Sama juga macam rintangan. Okey, rintangan. Okey, contohnya nanti saya akan bagi contoh. Okey, apabila voltan yang besar merentasi litar, apabila voltan besar merentasi litar, kuantiti arus juga mengalir melalui litar juga meningkat. Apa maksudnya? Apabila awak gunakan voltan yang besar, daya elektrik yang besar, contohnya awak gunakan 4 biji sel kering, okey, voltannya bertambah. So arus pun bertambah, mentol awak pun akan menyala dengan lebih terang. Okey, so hubungan antara arus voltan dan juga rintangan, okey, I, ingat arus I, voltan V, rintangan R dikenali sebagai hukum Ohm. Okey, itu saja video saya untuk hari ini. Okey, kita jumpa lagi di lain kelas. Okey, bye.